Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali ke kitab kita Hidayatul Mutafakkirin, muka surat yang ke-22. Ek, dur, tin, char, panche, sat, at, no, das, gyara, bara, tera, choda, pandra. 15 dari atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Tambih, di situ kita berhenti. Masih lagi memperkatakan tentang sifat kalam. Tambih bahasa Arab sebenarnya daripada nabbaha yunabbihu tambihan, munabbihun, munabbahun, nabbih, la tunabbih. Tasrifnya ya. Baik, tambih maksudnya peringatan. Disebut perkataan ini untuk menarik perhatian kita semua bahawa perkara yang nak disebutkan itu penting. Selepas perkataan tambih itu. Sebenarnya kita dah baca di situ, tapi kita tidak huraikan. 3 ayat. Hanya membaca sahaja. Jadi kita bermula dengan tambih itulah. Bermula tiap-tiap kalam lafzi, iaitu menunjuk ia atas kalam nafsi dengan dilalah al-iltizamiyah al-urufiyah, dan menunjuk ia atas makna yang ditunjuk atasnya oleh kalam nafsi dengan dilalah al-mutabaqiyah. Baik. Mulanya kita peringatkan bahawa kalam itu dibahagikan kepada 2. Yang pertama disebut kalam lafzi. Yang kedua disebut kalam nafsi. Maka untuk mudah tuan-tuan faham dan ingat, kalau kita syarahkan dilalah al-iltizamiyah al-urfiyah, dilalah al-mutabaqiyah ni, cara detailnya, kalau yang ada asas bahasa Arab, belajar balaghah, mudahlah faham. Kalau yang kita orang awam ni, agak sukar. Tetapi, apa dilalah al-iltizamiyah? Kita ambil dilalah al-mutabaqah dulu. Al-mutabaqiyah maksudnya apa? Betul, berbetulan, bertepatan. Ya. Contoh, bila kita sebut al-khaliqu, al-khaliqu, sang maha pencipta. Apa maksudnya? Apa maknanya? Allah. Siapa yang mencipta? Allah. Allah itu zat. Zat Allah. Al-khaliqu itu adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sang maha pencipta. Ya? Itu dipanggil dilalah mutabaqah. Dia bertepatan dengan makna perkataan itu. Maknanya bertepatan dengan lafaz perkataan itu. Ya, itu dipanggil dilalah mutabaqiyah. Tuan-tuan jelas? Alhamdulillah. Yang kedua, dilalah al-iltizamiyah al-urfiyah. Dilalah al-iltizamiyah dulu. Dia ialah makna yang diambil tidak ditunjukkan oleh lafaz secara terus. Makna yang diambil tapi tidak ditunjukkan oleh lafaz secara terus. Dia ada makna tu, tapi lafaz tidak menunjukkan kepada makna itu secara terus. Kalau al-khaliqu tadi menunjukkan kepada makna mutabaqah secara terus. Allah SWT lah. Al-khaliqu, sang maha pencipta, maksudnya siapa? Allah SWT lah. Zat Allah SWT lah. Ada pada lafaz. Makna itu betul-betul bertepatan dengan lafaznya. Tetapi yang ini, makna tidak ditunjukkan oleh lafaz secara terus. Tapi ada maknanya. Ini dipanggil dilalah al-iltizam. Contoh,
Kalau contoh lain daripada Al-Khaliq tadi. Angka 8. Apa maknanya? Maknanya ialah genap. Betul. Genap. Angka 8 maknanya genap. Itu ditunjukkan oleh angka 8. Dan dilalah al-iltizamiyah, bila kita pecahkan 8 itu, kita bahagikan 2, dia tidak ada pecahan. Itu dilalah iltizamiyah. Tapi akliyah, pada akalnya begitulah. Ada maknanya situ. Baik, contoh jelas. 8. Angka. Nombor 8. Apa maknanya? Genap. Ya, genap. Betul. Ditunjukkan oleh 8 itu, genap. Dan dilalah iltizamiyah ini, makna yang tidak ditunjuk oleh lafaz. Tapi ada pada 8 itu. Apa dia? Kalau dibahagi 2, dia tidak ada pecahan. Tuan-tuan nampak tak? Kalau Al-Khaliq itu tadi, balik pada Al-Khaliq. Apa makna Al-Khaliq? Mana bertepatannya? Sang pencipta. Siapa sang pencipta? Allah. Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dilalah iltizamiyah menunjukkan apa? Menunjukkan sifat qudrah, menunjukkan sifat irada, menunjukkan sifat ilmu, menunjukkan sifat hayat. Ya, ada makna di situ. Sebab sang pencipta mesti berkuasa. Sang pencipta mesti berkehendak. Sang pencipta mesti ada ilmu apa yang nak dijadikan. Sang pencipta juga mesti hidup. Kalau mati mana nak hidup? Nampak tak? Tak ada ditunjukkan pada lafaz secara terus. Tapi ada maknanya. Ada maknanya di situ. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita belajar balaghah, terutamanya dari sudut mantik, ini yang digunakan oleh para fuqaha untuk mentakhrij hukum hakam, mengistimbat hukum hakam, mentafsir Al-Quran, mentafsir hadis dan sebagainya. Kadang-kadang orang tak nampak, dia nampak makna pada lafaz, makna sebalik, ada mafhum, ada majaz, ada dan sebagainya, ada kinayahnya. Itu penting tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu ya, bukan senang untuk menjadi mujtahid, mengistimbat, mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis, mentafsirkan Al-Quran. Jangan baca sambil lalu terjemahan dan sebagainya. Akhir sekali mengaku sebagai mujaddid, mengeluarkan hukum hakam sendiri. Ya. Jadi sangat tidak tepatlah kalau mengajak orang awam untuk menggali Al-Quran, menggali hadis itu. Menimba hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis itu dengan ketiadaan kemahiran berbahasa terutamanya. Bahasa itu pun ada tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang makna betul-betul pada perkataan dan ada makna yang menunjukkan sahaja, tidak secara terus. Al-Khaliqu dilalah mutabaqiyah, dia apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Sekali lagi. Zat Allah SWT, sang Maha Pencipta. Siapa sang Maha Pencipta? Maha Pencipta siapa? Allah. Allah tu zat. Itu mutabaqah. Kalau iltizamiyah, ada maknanya di situ. Tidak secara terus. Bermaksud, bila Allah SWT itu Maha Pencipta, dia ada sifat qudrah, sifat kuasa. Kalau dia ada sifat kuasa, dia mesti ada sifat iradah, kerana ta'alluq, ya, ta'alluq qudrah itu mengikut ta'alluq iradah. Ya, Allah berkehendak, Allah ciptakan. Kemudian mesti dia ada ilmu, sifat ilmu. Dan ketiga-tiga ini tak ada kalau tidak ada sifat hayat, tidak ada sifat hidup, maha hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna iltizamiyah dia. Tuan-tuan jelas? Dalam nas kita ini memadailah tuan-tuan faham begini. Baik. Maka ada bagi kita ini kalam lafzi. Kita patah balik Bermula tiap-tiap kalam lafzi iaitu menunjuk ia atas kalam nafsi dengan dilalah al-iltizamiyah al-urfiyah. Ya.
dan menunjuk ia atas makna yang ditunjuk atasnya oleh kalam nafsi dengan dilalah al-mutabaqiyah. Kita ambil mutabaqiyah dulu tuan-tuan dan puan-puan. Dan menunjuk ia, yang ini kalam lafzi, atas makna yang ditunjuk kalam nafsi. Apa dia? Dengan dilalah al-itizamiyah al-urfiyah. Jadi kalau kalam lafzi itu menunjuk kepada kalam nafsi, dia dilalah iltizamiyah. Dia tidak mutabaqah. Maksud tidak mutabaqah macam mana? Artinya apa? Kalam lafzi bersuara. Kalam lafzi berhuruf. Boleh ditulis. Boleh dibaca. Bila dia menunjuk kepada kalam nafsi, dia tidak mutabaqah. Maksudnya apa? Kalam nafsi tidak bersuara, tidak berhuruf. Tuan-tuan jelas? Okey. Kalam lafzi yang kita baca, yang kita tulis, yang kita tengok, yang boleh dicetak dalam mushaf. Kalam lafzi. Tapi kalam nafsi dia tidak berhuruf, tidak bersuara. Maka dan menunjuk ia atas makna yang ditunjuk atasnya oleh kalam nafsi dengan dilalah al-mutabaqah. Dan menunjuk ia, iaitu kalam lafzi, atas makna yang ditunjuk kalam nafsi. Ya? Oleh kalam nafsi dengan dilalah al-mutabaqiyah. Tetapi makna yang ditunjuk oleh kalam lafzi serupa dengan makna kalam nafsi. Apa maknanya, apa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala-nya, apa arahan Allah Subhanahu Wa Taala-nya, apa larangan Allah Subhanahu Wa Taala-nya, dalam kalam nafsi ditunjuk maknanya oleh kalam lafzi. Mutabaqah, betul-betul serupa. Kalau ada yang kita baca ayat-ayat yang sebelum ini, itulah betul. Itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada dalam mana tuan-tuan dan puan-puan? Dalam kalam nafsi. Kesimpulannya, apa yang ditunjuk oleh kalam nafsi bertepatan, mutabaqah dengan kalam nafsi. Apa yang ditunjuk oleh kalam nafsi bertepatan, dipanggil mutabaqah dengan kalam nafsi. Kalam nafsi sebut apa? Kalam ni takluk daripada apa? Pada wajib, pada mustahil dan pada jaiz dah. Misalnya pada wajib, anallah la ilaha illa ana. Tu pada yang wajib. Pada yang mustahil, innallaha thalithu thalatha. Orang Kristian kata apa? Allah SWT tu satu dalam tiga. Tiga dalam satu. Dan takluk pada jaiz, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan menjadikan apa yang kamu kerjakan, kamu lakukan. Itu jaiz. Artinya apa yang kita sebut ni jaiz. Yang kita buat ni jaiz. Maksudnya harus. Jadi kalam nafsi, kalam lafzi apabila menunjukkan makna kalam nafsi serupa. Ya? Bila kalam lafzi menunjukkan kepada kalam nafsi, dia dilalah iltizamiyah sahaja. Dia tidak serupa betul-betul serupa. Tidak. Kerana kalam lafzi bersuara, berhuruf, kalam nafsi tidak bersuara, tidak berhuruf. Baik. Maka tambih lagi. Maka ada bagi kita ini kalam lafzi, iaitu yang berdiri ia dengan lidah kita. Ialah yang kita ibarat akan dia dengan beberapa huruf dan suara dan barang yang lain daripada keduanya, daripada segala ketentuan kalam lafzi yang baharu ini. Ya, kalam lafzi baharu. Kalam lafzi baharu. Apa maksud baharu? Dia dicipta. Dia tidak qadim.
Macam kita juga macam kita ni. Apa yang kita ucap, apa yang kita takbirkan, apa yang kita ekspresikan, apa yang kita nyatakan, apa yang kita ungkapkan, mesti tersusun daripada huruf-huruf. Mesti ada ayatnya, ada bunyinya, ada suaranya. Itu semua adalah baharu. Baharu maksudnya. Kalam lafzi baharu. Bukti dia, kita boleh baca. Bukti dia, ada permulaan. Buktinya, ada pengakhiran. Buktinya, boleh ditulis. Buktinya, adalah mushaf. Boleh dilihat. Bahkan kita boleh sentuh huruf-hurufnya. Kalam lafzi adalah baharu. Baik. Dan ada bagi kita kalam nafsi. Kita pun ada. Manusia pun ada kalam nafsi ni. Iaitu yang berdiri pada hati kita. Yang ada dalam hati kita. Ialah yang tiada berhuruf dan bersuara. Ada huruf tak? Bahasa yang ada dalam hati kita. Apa ni? Kata-kata yang ada dalam hati kita. Ada huruf tak? Tak ada. Ada suara tak? Tak ada. Itu dipanggil kalam nafsi. Dalam hati tuan-tuan ni ada tak lintasan-lintasan ataupun berkata-kata? Contoh, susah kata kuliah malam ni contoh. Ada tak? Contoh. Itu kalam nafsi. Ataupun teringat ke Ramadan. Ramadan ni contoh. Berkata-kata dia. Nak tambah amal. Nak tambah ilmu. Nak jadi lebih baik daripada tahun lepas. Contoh. Berkata-kata dalam. Ada tak? Misalnya mana-mana orang pun sebenarnya mana-mana bangsa pun dia kata ada sesuatu dalam nak beritahu. Itu ya kalam nafsi itu. Ada suara, ada huruf, ada apa? Tak ada. Tak ada. Baik. Kalau dalam handset kita ni pun tak ada. Dia ada kod je tuan-tuan dan puan. Dalam handset saya ni ada Al-Quranul Karim. Boleh dah bawa tandas? Masuk tandas? Boleh. Sebab buka tengok dia tak ada huruf-huruf Al-Quran tu. Dia kod je. Dalam. Bila kita tekan je, baru keluar skrin. Baru keluar suara. Boleh bawa? Boleh. Jangan duduk tanya dalam tandas tu, tengok Quran, baca Quran, dengar Quran, sudahlah. Maksudnya. Tapi nak bawa handset, tak apa. Kalam nafsi. Orang Arab kata, innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Baik syair ni oleh Al-Akhtal. Al-Akhtal ni sebenarnya dia Kristian. Kristian kita mengambil baik syairnya sahaja. Bukan mengambil akidah, penerangan dan sebagainya. Dari sudut bahasa, penerimaan orang Arab, pemahaman orang Arab memang begitu. Jadi tidak kira siapa pun yang mengatakan syair ni kita boleh ambil sebagai dalil bahasa. Dalil bahasa. Sebenarnya kena orang Arab menganggapnya begitu. Kita bukan mengambil dalil agama, dalil akidah dan sebagainya. Pasal orang pertikaikan. Dia kata menjadikan syair ini hujah dan dalil kepada adanya kalam nafsi. Tak, memang orang Arab kata apa? Innal kalama la fil fuadi dalila. Innal kalama la fil fuadi wa innama. Kalam itu dalam hati ni. Dalam hati itu kalam sebenar, dia panggil kalam. Sesungguhnya dia jadikan lisan lidah kita ni yang menjadi dalilnya, petunjuk kepada hak dalam hati. Apa yang kita lintas dalam hati kita sebut dengan mulut. Maka mulut itu sebagai dalil kepada apa yang di dalam hati. Sebagai bukti apa yang dalam hati kita ini. Itu dipanggil kalam nafsi. Dan seperti yang disebut oleh Sayyidina Umar, inni zawartu fi nafsi maqalatan
Sesungguhnya aku membentuk dalam jiwaku kata-kata. Dalam Quran pun disebut, misalnya dalam Al-Mujadalah ayat 28 ke 38 ni. 28. Wa yaquluna fi anfusihim wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka itu berkata fi anfusihim, dalam diri-diri mereka. Dalam itu kalam nafsi lah. Kalam nafsi. Jadi dalam diri kita ni ada juga kalam nafsi. Dalam hati kita yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Bila kita ungkapkan berbunyi dengan huruf, dengan suara, dengan ayatnya, ada gelombang getaran sampai ke telinga orang faham, tu kalam nafsi, kalam lafzi, lafaz, bila dah dilafazkan. Itu untuk kita faham apa makna kalam lafzi dan kalam nafsi. Dan bagi kalam itu satu ta'aluk jua. Ta'aluk ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Ta'aluk ni fungsi, tugas, fungsi. Dan ta'aluk kalam ini dia kepada apa? Kepada yang wajib, kepada yang mustahil, dan kepada yang jaiz, harus. Iaitu ta'aluk tanjizi qadim. Inilah barang yang lain daripada amar dan nahi. Baik. Ta'aluknya ialah dipanggil ta'aluk tanjizi qadim, kecuali dalam perkara perintah dan larangan. Ta'aluk tanjizi qadim ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Sifat kalam Allah SWT. Kalam Allah SWT itu sudah berfungsi sejak azali. Sudah bertugas sejak azali. Itu dia, tanjizi qadim. Ta'aluk tanjizi qadim, apa maksudnya? Sifat kalam Allah SWT itu berfungsi sejak azali. Pada azali. Baik. Dikata kecuali pada persoalan amar dan nahi. Amar perintah, nahi larang. Adapun pada keduanya, maka iaitu dua ta'aluk. Pada amar dan nahi, pada perintah dan larang ni ada dua ta'aluk. Pertamanya ta'aluk suluhi qadim, iaitu yang patut bagi Allah Ta'ala pada azali bertitah dengan suruh dan tegah dahulu daripada wujud orang yang hendak disuruh dan yang hendak ditegah. Sebelum ada orang, sebelum ada makhluk yang nak diperintah, yang nak disuruh, sebelum ada makhluk yang hendak dilarang, hendak ditegah, sebelum ada makhluk, maka sifat kalam Allah SWT tu ta'aluknya suluhi qadim. Artinya sudah, bukan sudah, maksudnya memang dia patut, layak, mampu, berkebolehan untuk perintah, untuk larang. Dia panggil suluhi qadim. Suluhi qadim. Sebelum ada kita lah, contoh. Sebelum ada manusia, maka sifat kalam Allah SWT dalam perkara perintah dan larang ni boleh ada kebolehan, ada kemampuan. Saleh ni ada kebolehan lah, boleh, tapi belum ada kan, belumlah ada lagi. Jadi Allah SWT belum perintah, belum perintah. Baik, kita ambil yang keduanya supaya tidak tergantung. Keduanya ta'aluk tanjizi yang hadis, iaitu ibarat daripada ta'aluk kalam dengan keduanya, kemudian daripada wujud keduanya. Inilah barang yang berkata dengan dia Asy'ariyah. Dan yang keduanya dalam persoalan amar dan nahi, perintah dan larang ni, ada ta'aluk tanjizi hadis. Apa ta'aluk tanjizi hadis ni?
Tanjizi tu berlaku, terlaksana. Ya, hadis tu barulah terlaksana. Bila ada sasaran yang nak diperintah, nak dilarang. Wujudnya makhluk ini, wujudnya kita ini, wujudnya manusia ini. Ya, maka ta'aluk dia dipanggil tanjizi hadis. Adalah perintah Allah, adalah larangan Allah. Selepas wujudnya manusia, ya contoh, ataupun jin, yang diperintah, yang layak diperintah. Ya. Dalam bab perintah dan larang ni, ta'aluk kalam, ada ta'aluk suluhi qadim dan ada ta'aluk tanjizi hadis. Suluhi qadim maksudnya sebelum ada makhluk, sebelum ada manusia dan jin, maka kalam Allah SWT tu ada kemampuan, kebolehan, boleh untuk memerintah, melarang. Tapi Allah tak perintah lagi. Sebab apa? Sebab makhluk tak ada lagi. Yang nak diperintah tu tak ada lagi. Manusia dan jin tak ada lagi. Maka ta'aluknya suluhi qadim. Bila ada manusia, jin, sasaran yang boleh diperintah, maka ta'aluknya fungsi kalam Allah SWT itu dipanggil tanjizi hadis. Terlaksana. Hadis tu baru. Itulah yang ada Al-Quran tu. Adalah Al-Quran tu. Boleh kita baca, boleh kita dengar. Selepas ada siapa? Selepas ada manusia dan jin, maka Allah SWT turunkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah kalam lafzi. Kalam lafzi. Ya. Baik. Tuan-tuan jelas? InsyaAllah kita akan jelaskan lagi. Ada sikit lagi insyaAllah. Satu kuliah lagi untuk tajuk kalam ini. Dengan dia Asy'ariyah ialah pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya. 324 meninggal dunia. Kitalah idza utliqa ahlu sunnati wal jama'ati fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah, seperti yang disebut Al-Hafiz Muqtada Az-Zabidi dalam kitab Ittihafu Sadatul Muttaqin. Apabila disebut secara umumnya ahli sunnah wal jamaah, maka dikendaki daripada ahli sunnah wal jamaah itu adalah pengikut kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikut kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari ini dipanggil Asy'ariyah. Pengikut kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi dipanggil Al-Maturidiyah. Ya, wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim.